Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Amir Azri bin Azami. Saya daripada kumpulan yang pertama yang akan membincangkan tentang budaya hedonisme dan cabarannya terhadap pembangunan ummah. Apa itu hedonisme? Yang kita ketahui adalah hedonisme adalah sesuatu perkara yang mana seseorang individu atau secara berkumpulan itu melakukannya di luar batasan. Justru matlamat hidup mereka adalah untuk mencapai keseronokan dan kegembiraan sahaja, semata-mata. Oleh yang sedemikian, saya perolehi dua jenis hedonisme, iaitu hedonisme psikologi dan hedonisme etika. Di mana hedonisme psikologi ini apabila mereka memfikirkan sesuatu perkara yang mana perkara itu akan menimbulkan keseronokan dan kenikmatan di dalam diri, sehingga mereka boleh melupakan segala kesakitan dan kesengsaraan yang mereka alami di dalam diri mereka sendiri. Yang kedua pula iaitu hedonisme etika, di mana hedonisme etika ini perbuatan yang mereka lakukan akan menimbulkan keseronokan dan kegembiraan di dalam hidup mereka. Seterusnya saya akan berikan laluan kepada rakan saya iaitu Rifqatun Nisa yang akan menerangkan tentang budaya hedonisme menurut Al-Quran. Assalamualaikum, nama saya Nur Rifqatun Nisa binti Muhammad Azam. Seterusnya giliran saya untuk menerangkan maksud hedonisme secara umum. Saya akan menerangkan dan mengupas secara terperinci tentang penularan budaya hedonisme di Malaysia dan pandangan Islam terhadap hedonisme menurut Al-Quran. Sebenarnya, Islam sendiri tidak melarang seseorang itu untuk berhibur, kerana hiburan merupakan salah satu cara untuk mencari kebahagiaan dan ia juga boleh dijadikan sebagai salah satu cara untuk berehat. Namun, haruslah diingatkan kita agar sentiasa bersederhana dalam mencari keseronokan dan tidak menuruti hawa nafsu. Allah SWT berfirman, oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu, supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan. Dan jika kamu memutarbalikkan keterangan ataupun enggan daripada menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Surah An-Nisa ayat 135. Di sini, jelaslah hawa nafsu itu adalah perosak, dan apabila dituruti kehendak nafsu tersebut, ia akan membawa kepada perbuatan yang akan sentiasa melanggar hukum Allah. Jiwa yang telah sebati dengan kemaksiatan tidak akan sama sekali merasakan ia satu kesalahan apabila dia melanggar hukum Allah. Secara kesimpulannya, hedonisme menggariskan keseronokan sebagai tunjang utama kehidupan. Keseronokan ini diputuskan sendiri oleh akal manusia. Keseronokan yang diputuskan oleh individu ini boleh menyebabkan berlakunya perselisihan faham antara umat Islam. Sebagai contoh, seorang individu menganggap bahawa pergaulan bebas adalah perkara yang menyeronokkan, manakala seseorang individu lain pula menganggap ia sesuatu perkara yang menakutkan. Jadi, jelaslah bahawa konsep pemikiran hedonisme tidak relevan untuk digunakan kerana ia boleh mewujudkan perbezaan pemikiran antara umat Islam. Sekian dari saya. Seterusnya saya menjemput saudara Rauf untuk meneruskan perbincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rauf bin Marazif. Sudah terang lagi bersuluh bahawa budaya hedonisme ini merupakan budaya yang berpotensi untuk merosakkan akidah orang Islam. Tetapi, apakah orang bukan Islam berpandangan seperti itu juga? Definisi hedonisme daripada pandangan ahli-ahli falsafah Yunani dan Barat boleh dibahagikan kepada dua, iaitu yang kategori pertama, hedonisme merupakan satu perbuatan dan tindakan oleh sesuatu individu untuk memperoleh keseronokan dan kebahagiaan. Seterusnya, kategori kedua, membawa maksud hedonisme ini sebagai satu falsafah yang menggariskan bahawa nilai kebaikan diukur berdasarkan keseronokan dan ianya berada dalam kedudukan yang tertinggi. Baiklah, kita akan teruskan dengan perkara hedonisme menurut Barat. Yang pertama merupakan tokoh hedonisme Barat yang terkenal, iaitu James Stuart Mill, 1806 sehingga 1873. Beliau mempendapat bahawa keseronokan bersamaan dengan kebaikan dan kejahatan. Sekiranya perkara yang baik lebih banyak terjadi, merupakan keseronokan dan kebahagiaan, dan secara berlawanannya, jika perkara yang buruk lebih banyak terjadi, ianya merupakan satu kejahatan. Untuk kesimpulan, suatu perkara itu membawa lebih banyak manfaat dan kebahagiaan kepada manusia jika perkara kebaikan lebih banyak berlaku daripada perkara kejahatan. Tokoh hedonis barat yang kedua ialah Jeremy Bentham,
1748 sehingga 1832. Beliau berpendapat bahawa kebahagiaan dan kesakitan merupakan satu faktor yang menghubung kait dengan fitrah kehidupan manusia. Hal ini menjurus kepada manusia terpengaruh dengan membuat suatu keputusan dan tindakan yang bermaksud apa yang perlu seseorang itu buat untuk menentukan sama ada keputusan yang dibuat oleh mereka itu dapat menjamin kebahagiaan dan keseronokan mereka. Sekian, itu sahaja daripada saya dan topik seterusnya akan disambung oleh Nur Atika. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Atika binti Syukri dan saya akan menerangkan tentang faktor-faktor berlakunya pengaruh hedonisme. Faktor pertama kepada penyebaran hedonisme adalah pengaruh media sosial. Seperti mana yang kita ketahui, terdapat banyak media sosial atas talian yang dapat kita gunakan untuk mengetahui perkembangan semasa seperti Instagram, YouTube, TikTok dan Facebook. Namun di sebalik kelebihan aplikasi ini, terdapat juga kesan negatifnya yang mana amatlah memudaratkan. Misalnya remaja masa kini cenderung untuk mengikuti arus perkembangan ataupun trend baik dari segi pemakaian, pemakanan maupun gaya hidup yang viral. Hal ini menyebabkan mereka ada yang lalai sehingga ada juga yang leka dan tidak lagi tahu untuk membezakan perkara halal dan haram. Contohnya seperti remaja dalam video ini yang dapat kita lihat, wanita ini terlalu obses dengan artis barat sehingga hilang rasa malu dalam diri dan sanggup menjatuhkan martabat diri sendiri sebagai seorang wanita Islam. Faktor yang kedua ialah pengaruh daripada rakan sebaya. Tersalah pilih rakan mungkin akan dapat menghancurkan masa hadapan seseorang. Misalnya rakan yang mengajak untuk berlepak, berjudi maupun bergaul bebas di luar batas syarak. Tambah lagi, ada juga yang sanggup membuang keluarga demi mengikut ajakan rakan kerana terasa dikongkong oleh ibu bapa. Perkara sebegini amatlah merunsingkan kerana dapat mencetus pelbagai isu sosial seperti pembuangan bayi dan juga bunuh diri, malah akan melahirkan generasi muda yang tiada akhlak dan jati diri sebagai seorang mukmin. Ialah keruntuhan institusi kekeluargaan. Keluarga seharusnya menjadi tempat berlindung untuk anak-anak, namun apabila berlakunya masalah pergaduhan dan perceraian antara ibu bapa, anak-anak akan menjadi hilang tempat untuk mendapatkan kasih sayang dan menyebabkan mereka memilih untuk berhibur bersama kawan-kawan untuk menghilangkan tekanan. Hal ini menyebabkan mereka terjebak untuk melakukan perkara-perkara negatif seperti mengambil dadah dan berlumba haram. Justru itu, ibu bapa hendaklah bijak untuk menguruskan masalah mereka dengan baik agar dapat mengelakkan pengabaian terhadap anak-anak dan menyebabkan mereka terjerumus dalam budaya hedonisme ini. Dan faktor yang terakhir ialah wujudnya banyak tempat hiburan. Di Malaysia terdapat pelbagai tempat hiburan seperti kelab malam, kasino maupun pub, terutamanya di kawasan-kawasan bandar. Namun tanpa kita sedari, terdapat juga golongan remaja yang masih lagi di bawah umur telah pun mencuba untuk masuk ke dalam tempat sebegini dan pada akhirnya menjadi tempat kebiasaan untuk mereka kunjungi. Dan pada akhirnya mereka terjerumus kepada pelbagai aktiviti-aktiviti negatif seperti minum arak, mengambil dadah dan akhirnya membawa kepada pelbagai penyakit yang merosakkan diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah anda kelahiran anak luar nikah yang tidak termasuk dalam kalangan individu yang telah pun menggugurkan kandungan mereka dianggarkan sebanyak 90,000 hingga 100,000 kes setiap tahun. Laporan ini adalah menurut Persatuan Hak Kesihatan Wanita. Kes seperti ini berlaku berpunca daripada budaya hedonisme, iaitu sikap individu itu sendiri yang terlampau mementingkan keseronokan dunia sehingga melalaikan. Oleh itu, saya, Nur Amira Syafiqah binti Ruslan, akan membentangkan kesan-kesan budaya hedonisme kepada masyarakat. Pertama sekali, budaya hedonisme ini akan meningkatkan kadar jenayah dalam kalangan masyarakat. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, terdapat individu yang telah pun menggugurkan kandungan mereka. Jelaslah menggugurkan kandungan ini merupakan salah satu jenayah. Hal ini berlaku disebabkan oleh tiada lagi batas pergaulan antara berlainan jantina. Selain itu, penyalahgunaan dadah juga merupakan antara masalah sosial yang perlu kita khawatiri. Ia bukan sahaja memberi risiko kepada individu itu, malah ia akan melibatkan orang sekeliling. Hal ini terbukti apabila baru-baru ini terdapat kes di mana seorang ibu telah dikelar leher oleh anaknya disebabkan anaknya telah hilang kewarasan kerana
kesan daripada penyalahgunaan dadah. Selain itu, budaya hedonisme ini juga akan meningkatkan kadar kematian dalam kalangan masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan penyalahgunaan media sosial di mana masyarakat kini tidak lagi menggunakan media sosial secara berhemah. Ia berlaku disebabkan oleh pembulian cyber, di mana pembuli ini hanya memikirkan keseronokan serta kesenangan mereka tanpa memikirkan akibat daripada perbuatan dan tindakan mereka. Buli cyber ini akan memberikan tekanan perasaan, kesedihan, kemurungan, hilang keyakinan diri serta pemikiran untuk membunuh diri kepada mangsa buli. Akhir sekali, kesan daripada pengaruh budaya hedonisme ini menjadikan masyarakat mementingkan kemewahan serta kebenaran kerana mereka takut dipandang hina oleh orang sekeliling. Mereka juga sanggup hidup berhutang dan melibatkan diri dalam jenayah rasuah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syirah Afida binti Kaswalinata ingin menerangkan beberapa langkah yang boleh diambil oleh sesetengah pihak bagi mengatasi budaya hedonisme daripada terus menular dan meninggalkan kesan yang buruk terhadap umat Islam. Terdapat beberapa cara yang boleh diambil bagi pihak diri sendiri, ibu bapa, sekolah dan juga kerajaan bagi mencegah penularan budaya hedonisme. Kita memiliki ramai rakan, contohnya rakan di sekolah, di taman perumahan dan di mana-mana sahaja kita memiliki rakan. Tetapi, adakah rakan kita itu rakan yang memberi manfaat kepada kita atau adakah rakan kita itu yang menarik kita bersama-sama mereka untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Namun, secara amnya, diri sendiri seharusnya memainkan peranan yang penting dengan memilih rakan yang baik. Hal ini kerana kajian membuktikan bahawa rakan memainkan peranan yang penting bagi mencorak gaya hidup dan gaya berfikir seseorang individu. Selain itu, keluarga juga memainkan peranan yang penting bagi menangani isu budaya hedonisme. Ahli keluarga terutamanya ibu bapa haruslah menjadi model peranan yang baik untuk anak-anak ikuti. Oleh itu, adalah penting bagi ibu bapa untuk memberi pendedahan tentang keburukan budaya hedonisme yang boleh memberi impak negatif terhadap remaja zaman sekarang. Sebagai contoh, ibu bapa haruslah menunjukkan sikap yang positif dan meluangkan masa mereka dengan anak-anak mereka dengan sebaik mungkin. Jika terdapat waktu yang terluang, maka ibu bapa bolehlah mengajak anak-anak mereka untuk melakukan aktiviti keluarga bersama seperti menonton rancangan ilmiah. Dengan ini, anak-anak tidak akan merasa bahawa mereka diabaikan dan tidak mudah bagi mereka untuk terdedah dengan budaya hedonisme. Seterusnya, pihak sekolah juga memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah budaya hedonisme di dalam kalangan pelajar. Pihak sekolah haruslah mengambil langkah yang bijak dengan menganjurkan beberapa program motivasi di mana ianya dapat menangani masalah disiplin pelajar yang terlibat dengan pelbagai gejala sosial sama ada di dalam maupun di luar sekolah. Contohnya, pihak sekolah bolehlah menganjurkan program motivasi dengan menjemput fasiliti luar yang bertanggungjawab untuk memberi penekanan tentang kesan negatif budaya hedonisme. Dengan ini, program tersebut dapat memberi kesedaran kepada pelajar bahawa betapa pentingnya bagi mereka untuk menjaga akhlak dan mengawal diri mereka daripada terjebak dengan budaya hedonisme. Salah satu contoh budaya hedonisme ialah pemandu yang memandu laju di jalan raya bertujuan mendapatkan keseronokan dengan melakukan perkara tersebut telah menyebabkan berlakunya peningkatan kemalangan jalan raya yang melibatkan nyawa orang awam. Justru itu, kerajaan juga berperanan penting dalam menangani isu tersebut dengan memperketatkan lagi undang-undang dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, pihak kerajaan menetapkan had laju yang tertentu bagi sesebuah kenderaan dan mengenakan denda yang setimpal terhadap pemandu yang melebihi had laju. Hal ini adalah bertujuan bagi mengelakkan sesuatu undang-undang yang ditetapkan itu dianggap tidak lagi mampu menangani masalah tersebut. Sebagai kesimpulan, dapatlah kita lihat bahawa budaya hedonisme ini memberikan impak yang negatif berbanding positif. Walaupun kita ketahui bahawa si pelaku ini melakukan budaya hedonisme ini bukanlah dengan saja-saja, adalah kerana mereka ini ingin menghilangkan tekanan di dalam hidup mereka dan kekecewaan yang mereka alami di dalam hidup. Seseorang itu tidak akan melakukan perkara ini jika mereka tidak mempunyai masalah di dalam hidup. Walaupun sebegitu, kita haruslah ketahui apa tindakan yang kita lakukan akan dicontohi orang lain juga.
kita haruslah memilih sama ada kita mahu memilih yang contoh yang baik ataupun contoh yang tidak baik. Contoh yang baik ataupun yang tidak baik ini akan memberikan image kepada sesebuah negara, image kepada keluarga dan image kita sebagai umat Islam sendiri. Apa yang orang lain lihat kepada kita, itulah sebenarnya kita. Di dalam Islam juga ada menyatakan bahawa berhibur ini tidaklah salah. Berhiburnya adalah harus. Tetapi dengan cara mana yang kita harus lakukan, hiburan dengan cara mana yang kita harus lakukan, ianya mempunyai batasan pergaulan, ianya adakah memberikan manfaat ataupun tidak. Di situ kita haruslah meneliti bahawa setiap hiburan itu haruslah kita teliti yang betul-betul supaya hiburan itu tidaklah melalaikan dan menimbulkan pelbagai perkara yang negatif di dalam hidup kita. Sebagai tahu bahawa pada zaman Rasulullah SAW juga ada hiburan mereka sendiri, iaitu apabila Rasulullah dan para tentera pulang daripada perang, para kaum Ansar yang ada di Madinah itu meraihkan kegembiraan dengan paluan kompang dan sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.